kan, mana saya pergi pun kau mau tahu. Saya bersama kawan, bukan mau cari perempuan. Siok-siok enjoy sambil minum-minum, tiba-tiba kena call bikin giramu. Tanya sama saya kau di mana, pikiran kau tak menentu. Kau cakap sama saya, mata mau dijaga-jaga, jangan terlampau keranjang, nanti kena terajang. Kepala makin pening, pikiran jadi pusing. Kalau macam begini, bagus lagi sendiri. Cuma kau saja yang tahu bagaimana untuk menyakiti hatiku. Coba kau rasa apa rasanya bila berderingnya telepon di setiap masa. Bukan mudah melalui perjalanan ini, kadang-kala peritku harus mengharui. Tolong paham apa yang ada di isi hati, jangan ulang kesalahan yang berkali-kali. Sabar dulu, jangan kuat cemburu. Ingat lagi waktu dulu cerita kau dan aku, pertama kali kau jumpa aku masih lagi malu-malu. Gayanya ayu buat aku terus rasa rindu. Kepala makin pening, pikiran jadi pusing. Kalau macam begini, bagus lagi sendiri. Lagi sendiri, kepala makin pening, pikiran jadi pusing. Kalau macam begini, bagus lagi sendiri. Bikin Pening. Itu dia lagu yang dibawakan oleh Maldini Sydney yang bersama dengan kita. Selamat petang, salam Malaysia Madani. Anda sedang menonton kami bah ini. Sini ada cerita bersama dengan saya Jovinia Jim. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan saluran RTM TV1. Dan untuk petang hari ini, hari Isnin, pastinya kami akan bawakan kepada anda cerita dari negeri di bawah bayu. Dan untuk kami bah ini, sini ada cerita untuk minggu ini juga. Kami akan bawakan pelbagai pengisian khas buat anda. Okey, dan kepada anda juga sebenarnya anda boleh mengikuti kami melalui laman sosial kami seperti yang tertera ini dari Facebook ke TikTok dan seterusnya, juga Instagram kami tv.rtm Sabah, dan jangan lupa untuk turun aplikasi RTM Klik untuk anda menikmati siaran RTM walau di mana juga anda berada. Dan seperti yang saya katakan tadi, minggu ini pelbagai pengisian menarik untuk anda. Apa kata kita lihat paparan yang kami sediakan ini. Sumanda, kau bikin saya jadi gila. Buka kiri, kau ke kanan. Bagus lagi kita sehaluan. Cantik menawan, bermimpi hingga terbang ke awan. Sabar dulu, dengar dulu, saya berlagu.
Ya, itu dia antara pengisian untuk kami sajikan kepada anda, sedikit paparan untuk anda. Dan sebenarnya selain anda boleh mengikuti kami secara langsung menerusi saluran TV1, anda juga boleh mengikuti kami secara langsung melalui penstreaman di RTM Kelet. Baik saudara, kalau kita bercakap mengenai negeri di bawah bayu, Sabah negeri di bawah bayu, di Sabah ini kepelbagaian etnik sebenarnya telah memberikan inspirasi kepada pembuat batik untuk menghasilkan variasi reka corak batik Malaysia dengan beridentitikan Sabah. Ya, dan pembuat batik ini dengan inspirasi melalui kepelbagaian etnik ini juga telah mencetuskan lebih banyak idea untuk menghasilkan dengan penggunaan motif dan juga etnik negeri di bawah bayu Sabah itu sendiri. Jadi untuk melihat keunikan dan kepelbagaian ini, sama-sama kita saksikan segmen Aktif Bah Batik Motif Sabah. Saksikan. Di negeri Sabah, kepelbagaian etnik telah memberikan inspirasi kepada pembuat batik untuk menghasilkan variasi reka corak batik Malaysia beridentitikan Sabah dengan penggunaan motif atau corak etnik yang lebih unik. Sabah ni dia banyak suku kaum. Jadi suku kaum ni dia mempunyai tradisi dan juga seni kesenian dia sendiri. Jadi kebanyakan desain yang saya hasilkan di Sabah Batik adalah merupakan desain-desain yang berasaskan kepada motif tradisi etnik-etnik yang terdapat di Sabah. Terutamanya suku kaum Rungus, Murut, Brunei, Lundayuh dan juga lain-lain suku kaum yang terdapat di Sabah. Menurut Mustafa Albar Ibrahim, kesukaran mendapatkan batik menyebabkan tercetusnya idea untuk menubuhkan sebuah bengkel produksi batik. Bengkel produksi batik yang terletak di daerah Putatan Sabah itu diusahakan bersama-sama dengan isterinya, iaitu Dayang Rusidah Awang Tinggal serta 2 orang pekerjanya. Bengkel produksi batik yang dibina adalah untuk menghasilkan variasi pilihan batik blok. Batik blok merupakan salah satu teknik penghasilan melalui kaedah menerap atau mencetak, menyusun dan mengolah reka corak dengan menggunakan peralatan yang berukir atau bercorak melalui kemahiran serta kreativiti pembatik. Negeri Sabah memiliki 32 etnik yang telah mencitrakan latar yang rencam. Etnik Murut yang majoritinya mendiami bahagian pedalaman negeri Sabah merupakan etnik ketiga terbesar di negeri ini. Ini adalah corak Murut yang dikenali sebagai Nang Tapuan dalam bahasa Murut, iaitu pertemuan. Ini adalah antara corak-corak yang menarik sebab dia ini ada ceritanya sedikit. Ini adalah corak ini yang kita lihat 4 ni. Dia adalah merupakan figura ataupun bentuk manusia, lelaki dan perempuan yang bermaksud bertemu. Walaupun batik blok terlebih dahulu diperkenalkan, namun secara amnya batik lukis lebih dikenali oleh masyarakat Malaysia. Batik canting dan batik blok berbeza dari aspek pembuatannya. Yuslan Jafri atau lebih dikenali sebagai Cikgu Yuslan berpengalaman lebih 28 tahun dalam pembuatan batik canting di negeri Sabah. Kini beliau berkhidmat dengan batik bayu di bawah syarikat Kristal Handal Sendirian Berhad, milik penuh kumpulan Yayasan Sabah yang mengeluarkan produk batik Sabah menggunakan teknik canting tangan. Batik lukis umumnya dilakarkan secara terus di atas kain dasar putih yang telah direntangkan. Kemudiannya, lilin akan digunakan untuk membuat lakaran motif dan reka corak pada dasar kain dengan menggunakan sejenis alat yang dikenali sebagai canting. Keunikan seni batik terletak pada ciri-ciri yang berlainan bagi motif yang digayakan di atas kain. Proses pembuatan batik canting di batik bayu ini, yang pertama sekali ialah kami memilih desain-desain
dan kami daripada berbagai suku kaum, suku motif, dan bukan semua desain itu sesuai untuk dibuat batik kerana setiap motif itu mempunyai definisi atau maksud yang berbeza-beza. Pemilihan motif dilakukan dengan teliti dan berhati-hati. Biasanya motif yang sudah dikenal pasti pula akan digabungkan dengan corak flora dan fauna untuk menghasilkan batik Malaysia beridentitikan Sabah yang lebih menarik. Pelbagai usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan, antaranya dengan arahan pemakaian batik Malaysia setiap Khamis, mula dikuatkuasakan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam JPA selain kelonggaran diberikan kepada penjawat awam mengenakan pakaian warisan itu pada setiap hari bekerja. Peranan kerajaan Malaysia yang telah mewajibkan kaki tangan awam untuk memakai batik pada hari Khamis merupakan satu perkara yang sangat baik kerana saranan ini akan dapat memartabatkan lagi industri batik di Malaysia. Batik Malaysia seolah-olah kembali bernyawa setelah denyut nadinya hampir terhenti kerana permintaan yang semakin berkurangan dan sikap masyarakat yang endah tak endah terhadap budaya warisan berzaman. Harapan saya agar batik Malaysia beridentitikan Sabah ini terus berkembang dan mampu bersaing dengan batik-batik yang terdapat di Malaysia ini. Dan harapan saya juga ialah supaya batik Sabah ini satu hari nanti kita mampu untuk bersaing di peringkat antarabangsa. Kehalusan dan keunikan corak berunsurkan motif etnik yang terdapat di Sabah menjadi bukti bagi batik Sabah kelihatan lebih istimewa. Reka corak dan motif-motif batik di Sabah biasanya diilhamkan daripada alam semula jadi seperti flora dan fauna yang kemudiannya digabungkan dengan corak-corak geometri atau abstrak. Batik juga menjadi lambang penghargaan manusia kepada alam serta menjadi usaha untuk menerapkan unsur alam dalam kehidupan. Kembali bersama kami ini Sini Ada Cerita. Ya, memang Sini Ada Cerita. Kita ingin kongsikan kepada anda satu cerita yang cukup baik punya untuk pengetahuan kita semua. Kerana kita akan kongsikan dalam segmen Ruang Tamu ini ada satu produk lagi yang cukup berkhasiat, bermanfaat buat kita semua. Jadi tanpa membuang masa, saya perkenalkan tetamu pada minggu ini bersama dengan saya ialah Encik Zamri bin Abu, ya, merupakan pengarah urusan Nescue. Encik Zamri bertemu kembali, apa khabar? Bertemu kembali, apa khabar baik, sihat walafiat seadanya. Okey, kali keempat ataupun kelima saya di KBI saya masuk, tapi sambutan amat menggalakkan, terutama daripada golongan masyarakat Sabah. Alhamdulillah. Dan pastinya kali ini juga Encik Zamri akan membawakan kita satu perkongsian mengenai produk Nescue ni. Boleh lanjutkan Encik Zamri? Sudah tentu, sudah ramai tidak ketahui. Makin hari makin orang mengenali Nescue di Borneo ini. So kali keempat ataupun kelima saya di KBI ini. Dan selamat petang juga kepada seluruh warga penonton KBI pada petang ini. Okey, apa itu Nescue? Nescue adalah pati sarang burung walit, dua dalam satu. Dia bukan air tapi dia pati yang pekat dan likat. Okey, yang boleh dicampur dalam minuman kegemaran masing-masing. Khasiat Nescue walit Borneo cukup banyak, okey. Daripada isi keluarga, umur baby hingga ke peringkat dewasa semua boleh minum. Okey, itu yang kelebihan Nescue walit Borneo. Okey, apa lagi kelebihan dia adalah kita datangkan botolkan 375 ml. Okey, ini betul-betul daripada bumi
Sabah itu sendiri. Kerana sarang burung yang kita tuai adalah daripada gua itu sendiri. Itu yang keunikannya Nesquik Walid Borneo. Okey, kenapa dia 2 dalam 1? Boleh minum dengan air sapu di luar untuk segala jenis penyakit. Daripada hujung rambut sehingga hujung kaki. Tapi hari ini saya tak nak bawa produk saja. Saya bawa 2 produk itu. Pati sarang burung Walid dan juga sabun. Apa yang ada di depan juga sekarang, atau yang pati yang pekat dari kat botol kaca, bukan botol plastik. Kalau yang pegang botol kaca dan berat. Okey. So ada sebelah tu lagi sabun sarang burung Walid. Okey, yang mana boleh dicuci di muka. Okey. Ada 2 kegunaan pati sarang burung Walid Nesquik Borneo ini. Kemudian malam-malam kita sebelum tidur kita sapu dekat muka, kita buat masker. Kemudian keesokan harinya kita cuci bersama sabun sarang burung Walid ini. Itu begitu uniknya sekali Nesquik yang pertama di Malaysia, 2 dalam 1. Boleh minum dengan sapu di luar, tapi jangan makan sabun tu, tak boleh makan. Boleh. Okey, hanya produk saja boleh diminum. Sabun tu sapu di muka. Nanti kalau makan sabun sekali tak tahu apa jadi. Tak boleh dipulihkan balik. Okey, ternyata khasiat pula. Khasiat Nesquik ni memang cukup banyak. Okey, terutama dia boleh mengurangkan apa jua masalah yang kita hadapi berpunca daripada urat saraf. Okey, daripada hujung rambut sehingga hujung kaki. Banyak kalau saya nak sebut dalam masa 10 minit, 15 minit memang tak sempat. Okey, para penonton sekalian atau penonton di Kami Baik ini pada petang ini boleh telefon di nombor yang tertera di kaca TV anda untuk mendapatkan harga promosi sempena KBI sahaja. Okey, kita juga ada di laman sosial, di Facebook, di TikTok, banyak lagi kita punya platform. Tapi untuk promosi hari ini, beli 1 botol percuma 1 botol. Okey, harga dia memang cukup murah. Harga di pasaran kalau botol 375 ml macam ni, macam cuba pegang ni, harga dia hampir RM200 180. Tapi kita kilangkan sendiri yang telah mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, itu KKM, dan juga pengiktirafan daripada Halal Jakim. Harga sebotol RM135. Tapi hari ini untuk KBI beli 1 botol percuma 1 botol hanya pada satu harga saja RM135. Promosi sehingga jam 6 petang saja. Itu banyak, saya urap panjang dah. Kalau saya nak sebut satu-satu penyakit dia memang banyak. Ya. Okey, sebelum Cik Zabri sebut satu-satu penyakit itu, mungkin Cik Zabri boleh lanjutkan juga. Tadi Cik Zabri ada katakan bayi juga sesuai untuk mengamalkan produk ini. Bayi yang macam mana? Maksudnya kadang-kadang bayi ini ada masalah kulit, eczema macam tu. Adakah sesuai? Sesuai. Okey, minum hanya kalau macam dewasa 1 sudu besar. Kadang-kadang baby setengah sudu sahaja, sudu kecil tu, macam sudu teh tu kan, ataupun campur dalam susu dia. Kemudian tuan di tapak tangan sapu sedikit pada kulit di luaran. Okey, boleh nampak perubahan seawal 2 ataupun 3 hari saja. Begitu uniknya sarang burung. Kenapa itu harganya mahal? Sekeping harga sarang burung sekarang, harga di pasaran, semalam saya baru tengok di Sabah ni memang banyak orang jual yang keping. Harga sekeping hampir RM300 di gua, rumah burung gua sendiri, sarang burung pada gua sendiri. Kemudian harga di rumah burung pula RM180. Sekilo tu kita kena bayar hampir RM10,000. 138 keping. Itu mahal sekali. Bila kita perhatikan kenapa sarang burung mahal, kerana khasiat dia dan mutu yang tinggi untuk tubuh badan kita. So sarang burung Walid ini dah berada lama di dunia, okey, terutama di 3 negara benua Islam di dunia, Malaysia, Selatan Tai dan juga Indonesia. Okey, kita perhatikan banyak orang daripada Timur Tengah, daripada China yang datang beli sarang burung Walid di Semenanjung ataupun di tanah air ataupun di negara Asia. Begitu hebatnya, uniknya. Kita kena rebut peluang ini, dapatkan sarang burung Walid. Kalau kita perhatikan, harga sarang burung Walid tidak akan jatuh sampai bila-bila. Okey kan? Kita perhatikan, kadang-kadang harga emas ada turun naik, tapi harga sarang burung tidak akan jatuh sampai bila-bila kerana sarang burung memang begitu bernilai dan bermutu tinggi untuk kesihatan kita. So, tak hairanlah kenapa sarang burung dimonopoli oleh masyarakat Cina pada dahulu kala. Sehingga kini masih lagi masyarakat Cina amalkan sarang burung Walid. Kalau kita perhatikan, bila mereka buat jamuan-jamuan ringan apa semua, mesti ada sarang burung. So, bila semangkuk ataupun 2-3 mangkuk, harganya mahal, RM500. Tapi ini 1 botol, 180. So, boleh jimat untuk 1 keluarga. 1 botol ni boleh minum seisi keluarga. Daripada umur 5 bulan ataupun baby 1 tahun, sehingga peringkat dewasa semua boleh minum. Pendek kata, daripada kita tak ada gigi, belum tumbuh gigi, sehingga kita hilang gigi kita, masih boleh minum Nesquik Walid Borneo Pati sarang burung Walid 2 dalam 1 yang kita kilangkan sendiri di kilang kita di Kota Kinabalu di KKIP, kawasan industri di Telipuk.
Nampak tu khasiat dia kan, dari baby Banyak. yang belum tumbuh gigi lagi sampai tak ada gigi tak ada dah. gigi boleh minum. So saya kena terangkan satu-satu supaya penonton semua kena faham atau so masa pun dah tak lama, so masa singkat. Lainlah kalau saya dapat 1 jam ke 2 jam ke saya boleh huraikan. Okey, kalau dalam masa yang pendek ni penonton boleh telefon di nombor telefon yang tertera di kaca TV untuk dapatkan promosi hari ini. Beli 1 botol percuma 1 botol. Untuk yang sabun pula harga dia RM40, berat dia 35 gram. Dia keras tau. Kalau cuba pegang dia amat-amat keras. Boleh potong 4. Boleh jimat 1 bulan kalau seorang. Muka saja. Muka saja. Kalau badan tu saya muka saja dalam seminggu dah habis. Ini memang sarang burung betul yang kita buat. Kita kerja, cuba tengok boleh nampak urat-urat tu memang sarang burung yang tuling. Kita masukkan sabun sarang. Itu masih murah lagi kalau kita nak bandingkan dengan harga sekeping sarang burung. Kita kena rebus, kita kena cuci, macam-macam lagi kaedah yang kita kena buat dengan sabun ini. Tapi kalau ni dibotolkan, botol kaca, so tak payah lagi cuci, tak payah lagi rebus, sabun pun tak payah lagi buat, hanya buka, tuang minum. Sabun ni buka, cuci dekat muka. Keesokan harinya cuci dengan sabun. Bestnya. So, dan itu kelebihan dia. siapa yang mengidam-idamkan kulit yang licin ataupun putih gebu, bolehlah cuba mengamalkan produk Nesque sabun ini. ni memang dah ramai orang cuba. So Encik Sambil pakai ni juga kan? pakai. Sebab tu muka saya putih. Tapi hari ni muka saya putih sebab kena bedak. Bukan. Okay, tapi kita nampak jerawat, jelagat, padut, kerutan pada wajah akan hilang seawal 2 ataupun 3 hari saja. Kalau kita ada jerawat di muka, tak payah guna sabun, ambil saja pati sarang burung, sapu di muka dekat jerawat tu, dia akan kecut seawal 1 hari. Pagi, malam akan kecut. Tak percaya, cuba hari ini. Itu hebatnya sarang burung walit ni. Sebab itulah harganya mahal, bukannya murah sarang burung ni. Jadi untuk mendapatkan kesan yang lebih baik, agaknya Encik Zamri kita boleh amalkan 2 dalam sekali lah, pati ni dan juga sabun ni. Mana-mana yang ingin lagi dapatkan lagi cepat. Tadi dalam 2 hingga 3 hari. Tapi kulit yang ada masalah jerawat, pakai pagi ni, malam tu jerawat dah kecut. Jerawat kecut. Bukan hilang terus tapi dia kecut sikit. Bagi mereka yang terkena minyak panas, kata-kata ruang pada tubuh badan, boleh sapu dengan minuman sarang burung walit. Sabun pun boleh sapu, tapi sabun jangan makan, untuk sapu di luar. Tapi sarang burung walit Nesque Pati ni dia boleh minum dengan sapu. Kalau macam contoh kita kata tahu, kita sering tahu kalau sebut pasal sarang burung walit dah tentu ada kolagen yang cukup banyak. Inilah kolagennya. Malam sebelum tidur, sapu dekat muka, buat masker. Keesokan harinya cuci bersama sabun sarang burung. Kelihatan wajah glowing. Gebu-gebas. Sebab ini dah banyak orang cuba di Semenanjung. Saya nak orang Sabah cuba hari ini juga. Jangan tunggu besok. Hari ini. Kerana kenapa hari ini? Harga beli 1 percuma 1 botol. Begitu menjimatkan. Kalau kita tengok harga pasaran, 2 botol ni hampir RM300. Tapi hari ini sempena KBI pada petang ini sahaja. Beli 1 percuma 1. Segera telefon yang nombor yang tertera di kaca TV anda semua. Ya, jadi anda boleh dapatkan produk Nesque ini, sarang burung walit sebenarnya. Untuk anda dapatkan produk seperti Encik Zamri katakan, beli 1 percuma 1. Betul. Dengan 1 harga sahaja, cukup-cukup murah sebenarnya dan sangat berpatutan. Dan ini dia kebaikan dia. Selain dapat beli pati ini, juga boleh cuba produk sabun ini untuk anda yang mempunyai masalah kulit. Kenapa kita tidak cuba tukar dulu produk, pakai dulu yang ini, sebab ini semua organik ya? Organik. Kalau kita sebut organik, kita kena sebut organik sarang burung walit. Saya dalam industri sarang burung walit dah hampir 13 tahun. Kalau kita perhatikan di Semenanjung, kotaknya berbeza. Kalau kita type Nesque, kita akan jumpa warna kuning. Tapi di Semenanjung, kotaknya warna kuning. Tapi di Sabah, kotaknya warna biru. Kenapa? Kita pakai sarang burung daripada gua itu sendiri. Di Semenanjung, kita pakai di rumah-rumah burung. Tapi disebut. Itu yang hebatnya di Nesque Walit Borneo ini. Kena dapatkan hari ini. Bagi mereka yang berada di Semenanjung, yang menonton KBI, boleh juga dapatkan untuk yang di Sabah ini. Tapi harga kita post ikut harga Sabah. Bukan kita nak cas mahal-mahal. Tak, kita ikut harga Sabah. So, kena dapatkan. Kita tidak akan pasarkan produk Nesque Walit Borneo di Semenanjung. Okey, nak beli kena dapatkan di sini, bukan di sana. Di sana untuk yang Nesque warna kotak warna kuning. Itu sebab kita ada perbezaan antara Nesque Borneo dengan Nesque Semenanjung. Tak sama. Khasiat dan kandungan pun tak sama, berbeza. Okey, di dari Sabah, di Gua Keringat.
Dan difahamkan secara ringkasnya, Encik Zamri, difahamkan juga selain daripada proyek ni, Encik Zamri juga ada memberi peluang pekerjaan kepada semua yang yang untuk ingin menjadi pendapatan bersama Nescue. Okey, kami mengalu-alukan bagi mereka yang ingin menjadikan pendapatan bersama Nescue, menjadi ahli keluarga Nescue, hanya bermodalkan RM500 anda dapat barang. Okey, di Semenanjung saya tak buka, tapi di Sabah saya buka untuk bagi mereka untuk menjadi peluang di seluruh Borneo, Kalimantan. Boleh menjadi ejen Nescue Walid Borneo, hanya bermodalkan RM500. Tiada diberikan keahlian, kita terus bagi barang dengan harga RM500. Ya, itu dia. Baik, sekali lagi kita beri peluang kepada Encik Zamri untuk membawa semua untuk membeli produk ni, kerana hari ini sehingga pukul 6 petang saja dibuka untuk harga yang berpatutan ini. Silakan Encik Zamri. Betul. So, saya harapan saya agar setiap rumah di Borneo ataupun di Sabah ini sudah memiliki satu botol pati sarang burung walit. Kenapa saya suruh miliki? Kerana khasiat dan kesihatan kita kena jaga daripada umur baby hingga peringkat dewasa, tidak kira jantina lelaki atau perempuan. Biar satu rumah ada produk pati sarang burung walit Nescue Borneo 2 dalam 1 yang boleh diminum untuk seisi keluarga. Senang. Tak payah kita nak beli produk yang ada kadang-kadang ayah boleh minum, anak tak boleh minum. Kerana ini cukup komplit, simpan saja dalam peti sejuk selepas dibuka. Biar satu rumah ada sudah memiliki. Dapatkan hari ini juga promosi beli satu botol percuma satu botol sempena kami bah ini KBI. Ini hasil daripada bumi Sabah sendiri, bukan daripada Semenanjung. Kerana kilang kita di Tuara Teriput, kawasan industri KKIP, anda marah. Boleh dapat ataupun boleh datang walk-in terus beli di kilang kami pun boleh. Tapi kena telefon dulu yang nombor tertera di kaca TV anda. Ya, itu dia. Beli satu percuma satu sehingga pukul 6 petang. Jangan lupa untuk rebutkan peluang ini. Terima kasih diucapkan kepada Encik Zamri bin Abu yang merupakan pengarah urusan Nescue dan juga merupakan pengasas. Terima kasih dan semoga bermanfaat buat anda semua. Baiklah, kita akan berhenti rehat seketika, kembali semula selepas ini. Jangan ke mana-mana. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami hingga saat ini. Dan sekarang ini sebenarnya tadi kita telah pun mendengar sebuah lagu di awal rancangan ini, Bikin Pening. Jadi siapa yang bikin pening ada sebelah dengan saya sekarang ini, Maldini Sydney. Hai Mal, apa kabar? Baik. Jovi, apa kabar? Sehat? Sihat walafiat hendaknya. Begitu. Okey, Mal, hari ini datang untuk buat persembahan dalam Kami Baik. Ini kali pertama kah? Rasanya tidak kan? Kami Baik ini kali kedua. Kali kedua kan? Yes, dan lagu yang di awal dipersembahkan tadi itu, Bikin Pening, itu adalah single Mal yang kedua. Yang kedua. Dan kita ni sebenarnya, siapa yang tidak kenal sebenarnya Maldini kalau di negeri Sabah kan? Wah, begitulah kan? Dan saya tengok kan sekarang kalau bahasa kita di sini lah kan, Mal macam makin laku bah Mal. Bukan juga laku lah Jovi, tapi makin famous tidak bang? Itulah betul. Syukurlah rezeki orang bilang ya. Kan, dan setiap tahun saya tengok relevan, Mal ada keluar single terbaru. Tahun ini juga ada single terbaru. Tapi sebelum kita cerita pasal single terbaru, Mal, mungkin Mal boleh kasih kongsi kita single-single yang orang bilang menjadi hangat lah. Salah satunya Bikin Pening, lepas tu Hai Sumandak, itu yang membawa nama Mal melonjak lagi. Mungkin boleh kasih cerita pengalaman Mal ataupun dalam proses membuat single lagu ini. Siapa di sebalik tabir? Okey, sebenarnya lagu yang betul-betul bagi saya yang memberi impak yang besar adalah lagu Hai Sumandak, kerana lagu itu dia punya view sangat laju naik di YouTube. Wah. Dan daripada lagu itu juga sebenarnya kita punya big boss Faizal Tahir di Semenanjung ada kontak untuk buat projek dengan saya disebabkan lagu Hai Sumandak tu. So lagu Hai Sumandak tu saya buat pada musim PKP masa PKP. So lagu tu saya cuba buat untuk hiburannya sebenarnya, untuk enjoy untuk layan-layan musim keramaian dan sebagainya. Tapi tidak sangka juga lagu tu mendapat sambutan yang luar biasa sehingga kan ke hari ini mana-mana saya pergi, kalau pergi shopping mall kah, pergi tempat orang kahwin kah, Maldini Hai Sumandak. Saya pun yang saya lah tu. Poinnya tu minta begitu.
Ada senama kedua lah, Maldini Hai Sumandak tau macam Yes, tu kan. betul lah. Kurang lebih begitu lah. Ya, dan memanglah lagu tu di mana-mana dimainkan. Kalau ialah macam keramaian, mesti ada lagu Maldini juga salah satu yang akan dipasang lah kan. Dan cerita mengenai kolaborasi lagu Hai Sumandak ni Maldini yang tulis sendiri ke atau macam mana? Ya, saya tulis sendiri dan saya kompos sendirilah, lirik semua sendiri. Itu terhasil apabila saya sebenarnya terbayang-bayang satu perempuan Sumandak Sabah tengah lalu depan saya. Itulah sampai bayangan first, dan saya tulis lirik pelan-pelan, saya tulis, terhasil pula lagu Sumandak tu. Begitulah. Inspirasi lah. Di waktu PKP di rumah kah tu? Di rumah. Di rumah, lepas tu terbayang ada Sumandak limpas. Betul lah, daripada Hey Sumandak. Betul. Sebab masa PKP kan tidak dapat keluar rumah. Jadi bayang-bayang itu Sumandak limpas sejalan. Membayang Sumandak limpas sampai terhasilnya lagu. Ya, macam-macam terjadi waktu PKP kan. Betul, dan salah satu hasil dia adalah lagu Maldini sendiri, Hey Sumandak, yang ditulis sewaktu PKP. Dan terus lagu ini mendapat sambutan yang begitu luar biasa sekali. Dan untuk mendapat satu lagi impak daripada lagu-lagu yang berikutnya yang Maldini buat, single Maldini buat, Maldini ada berkolaborasi dengan komposer yang lain, dan saya lihat juga Maldini suka juga berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi tempatan Sabah. Yes, betul. Boleh kasih kongsi kami di sini macam mana tercetus? Okey, sebenarnya kan bila kadang-kadang saya buat lagu, bila saya dengar balik saya akan rasa macam ada kurang di sana, ada macam kalau bila kita pertontonkan untuk orang luar, diorang mau ada sesuatu kelainan dalam music video tu. Jadi disebab tu saya bawa antara artis-artis Sabah yang hebat untuk berkolaborasi untuk dapatkan satu impak yang lebih besar lah. Contoh dia, bila orang TV video tu orang tidaklah boring tinggal Maldini satu orang, ada juga artis lain. Dan sebenarnya ramai juga yang request untuk kolaborasi dengan artis luar daripada Sabah. Tapi untuk setakat ni saya rasa belum sampai masa dia lagi, sebab kita di Sabah pun terlalu banyak talent kan. Jadi bagus kita kumpulkan orang-orang Sabah, kita punya local talent dulu untuk kita push untuk orang luar tengok lah begitu. Tapi memang ada perancangan lah untuk berkolab dengan artis dari luar negeri Sabah. Sebenarnya memang ada juga, ada. Cuma mungkin dia ambil masa kurang lebih dalam 1-2 tahun selepas daripada inilah. 1-2 tahun lah. Siapa? Si dia. Ada beberapa nama lah. Ada beberapa dalam saya punya perancangan lah. Cuma kalau ada rezeki tu adalah itu. Kalau tidak sama Jovi pun cukup sudah. Bolehkah? Boleh, kita boleh cuba juga kan. Saya menyumbangkan lagu pula begitu. Okey, dan itu pasal single lagu Maldini, dan Maldini juga selain daripada penyanyi juga merupakan seorang pengacara dan banyak pula begitu. Betul. Itulah dia. Dan boleh jadi pelawak juga sebenarnya. Tapi Maldini macam mana inilah bakat-bakat orang Sabah sebenarnya, selain dia mampu menyanyi dengan baik juga boleh berkarya dari segi seni yang lain pula. Macam mana Maldini sendiri membuat ataupun membahagikan waktu Maldini untuk bakat yang ini, seterusnya nanti pergi MC lagi di sana, macam mana tu? Untuk bahagikan masa ni sebenarnya saya lebih kepada perancangan awal lah, sama je perancangan awal. Kalau ada orang booking untuk nyanyi awal ataupun booking untuk MC, so saya akan set saya punya jadual dan harap-harap tiada yang orang bilang berlanggar jadual lah. So kalau berlanggar jadual tu sakit kepala mau fikir, mau pilih ini kah, pilih ini. Jadi syukurnya setakat ni orang bilang offer diberi tu dia ngam-ngam timing satu per satu, jadi tidak berlanggar lah setakat ni. Tidak berlanggar lah, tapi itulah terjadi mungkin lagu bikin pening tu kan, habis pening mau pilih mana satu, ini kah. Betul. Si Jovi ni pun boleh buat lagu saya tengok ni. Bolehlah kampung-kampung. Okey, Maldini, lepas ni ada lagi single yang terbaru. Lepas ni ada satu perancangan, ini khas saya tujukan kepada kami ini. Okey. Ada satu kita punya artis legend di Sabah yang memang cukup famous, lagu dia memang cukup terkenal. Dia minta saya untuk buat nafas baru lagu tu, dan sekali saya kolaborasi bersama dengan dia, lagu lama diberi nafas baru, dan saya percaya semua orang Sabah pun tahu lagu ni. Apa? Rahsia lah. Belum lagi lah. Masih rahsia lagi lah. Masih rahsia lagi. Tapi ini dalam perancangan sudah? Dalam proses sudah sekarang. Ada kurang lebih dalam 30% lah. Bersama dengan kita punya penyanyi legend di Sabah. Kalau penyanyi legend ni kan, saya cuba buat tekaan lah. Tapi dalam otak saya satu saja. Ada banyak sebenarnya. Tapi yang sekarang ni bermain di fikiran saya, mungkin Datuk Francis Landong. Betul. Yes, kan betul. Saya bilang. Sebab kami baru-baru ada show di Labuan sama-sama.
Oh ya, di Labuan Lepas tu dia bilang, Mal, saya minat lagu-lagu kau yang rentak-rentak begini. Boleh kalau ada satu lagu lama saya diberi nafas baru dan sekaligus saya rap di dalam dan Datuk nyanyi begitulah. So kami sudah dalam 30-40% setengah Music arrangement. Yes, betul. Senang di-arrange. Ya, dan kami harap kalau sempat lagu ini dirilis pada tahun inilah. Wah, memang relevan lah setiap tahun. Tahun ini pun Mal ada kasih terbit sebuah lagi lagu, single terbaru dan juga sekali dengan video klip kan Mal? Setiap kali rilis lagu dengan video klipnya sekali. Mungkin dalam proses ini apa yang cuba Mal capai sebenarnya? Bagi saya sebenarnya untuk setiap music video saya ini saya cuba untuk yang pertama adalah untuk bagi tonjolkan bakat kita punya music videographer, kita punya band, kita punya musician dan juga sebenarnya kita tidak perlu pergi jauh pun untuk mendapatkan satu hasil yang orang bilang setanding dengan luar negara. Kita punya Sabahan punya production pun cukup kuat sebenarnya untuk kita tunjukkan kepada semua orang yang menilai ataupun melihat kita punya lagu-lagu di YouTube lah. Ya, itu dia. Saya suka juga bertanya untuk semua jemputan artis di sini. Saya selalu bertanya, siapa idola? Mesti ada seseorang yang diidolakan untuk menjadikan itu mungkin cerminan kita untuk menjadi yang lebih baik, versi yang lebih baik. Mal, siapa idola Mal? Idola di Sabah kah di luar daripada? Dua-dua pun boleh. Okey, kalau di Sabah memang idola saya Datuk Francis Landong. Wow. Sebab saya membesar dengan lagu-lagu dia. Dan juga dia punya personality santai, cool, relax saja. Tapi kalau di luar daripada Sabah, saya punya idola adalah ramai orang bilang kami kembar lah, Justin Bieber. Oh. Ramai yang kembar di sini, kembar dia bilang. Jadi, iya. Serius? Tidak serius, main-main. Ya, tapi Mal nih. Ini antara satu kenapa saya mengatakan Justin Bieber idola sebab dia punya pencapaian cukup besar dengan usia yang sangat muda lagi. Ya, betul. Dan itu juga mungkin salah satu faktor yang boleh untuk kita mengidolasikan gitu kan Mal. Dan siapa tahu juga nanti tahun-tahun akan datang penyanyi-penyanyi yang akan datang muncul baru akan cakap Maldini adalah idola saya kalau di negeri Sabah dia bilang begitu kan. Saya belanja dia makan kalau dia cakap gitu. Okey Mal, ingin tahu juga projek terkini Mal. Tadi ialah sudah bagi tahu projek terkini adalah dengan Datuk Francis Landong yang akan menghasilkan sebuah lagi lagu yang diberi nafas baru. Itu kita tunggu-tunggu penghujung tahun ini kah? Penghujung tahun ini. Penghujung tahun ini. Yes, dan selain itu untuk tahun depan ada sudah perancangan kah? Sebenarnya ada perancangan saya bersama dengan influencer dengan TikTokers. Kami cuba untuk buat satu konsert charity. Wah. Charity untuk badan-badan kebajikan sebab orang bilang ni kadang-kadang bila kami terlalu enjoy suasana dengan selesa dengan buat persembahan sini-sini apa semua, kadang-kadang kita perlu bagi juga kepada yang lebih memerlukan. Jadi dengan bakat yang kami ada ni mungkin kami akan buat satu konsert charity untuk kita kumpul dana untuk kita bantu kepada mereka yang lebih memerlukan di luar sana lah. Itu kami punya planning. Itu planning yang sangat bagus Mal dan siapa lagi kalau bukan Mal dan juga rakan-rakan yang mungkin lebih dikenali di luar sana untuk memulakan langkah ini, membantu yang lebih memerlukan melalui karya dan juga muzik. Kan? Betul. Okey, terima kasih diucapkan banyak-banyak Maldini Sydney bersama dengan kita membawakan dua buah lagu yang terakhir nanti akan disampaikan Hey Sumandak yang meloncakkan nama Maldini Sydney di Persada Seni Suara tempatan. Dan terima kasih Mal sekali lagi. Ya, boleh mengambil tempat di sana untuk persembahan yang terakhir. Baik, sebelum kita bersama dengan Maldini, kepada anda terima kasih sekali lagi kerana terus setia bersama dengan kami dari pukul 3.05 petang tadi sehingga ke waktu ini. Pastinya dalam rancangan kami Bah ini dan kepada anda semua kami akan kembali sekali lagi pada minggu hadapan hari dan waktu yang sama di saluran RTM TV1 pukul 3.05 petang. Pastikan hari Isnin anda diisi dengan pengisian ataupun rancangan kami Bah ini. Sini ada cerita. Dan anda juga sebenarnya boleh terus ke laman sosial kami menerusi Facebook, TikTok dan juga Instagram kami seperti yang tertera Seksyen TV RTM Sabah dan anda juga boleh muat turun aplikasi RTM Klik. Dan sekarang ini kita akan bersama dengan Maldini Sydney tapi sebelum itu dari sungai ke segara Palestin pasti merdeka. Dengan itu kita bersama dengan Maldini Sydney dengan lagunya Hey Sumandak. Saya Javina Jim. Jumpa lagi.
boy Maldini. Wow. Yeah. Sumandak baju warna merah, ingin ku mengenali dia. Jangan lagi berpura-pura, kalau sudah bertentangan mata. Sayang bah kalau buang masa, nanti menyesal pun tidak guna. Terus terang, bukannya susah, anggap saja macam sipir dua. Pikiranku hilang arah, bila kau senyum tanpa suara. Rasa macam diri ini juara, jumpa kau di negeri Sabah. Sumanda, kau bikin saya jadi gila. Buka kiri, kau ke kanan. Bagus lagi kita sehaluan. Cantik menawan, bermimpi hingga terbang ke awan. Sabar dulu, dengar dulu, saya berlagu. Mari kita jalan-jalan dari Tuaran ke Tambunan, gambar setiap pemandangan, simpan sebagai satu kenangan. Tidak pernah pun ada halangan untuk kita berhubungan. Dari dulu berangan-angan, sekarang sudah dalam genggaman. Bulan 5 keamatan, penuh rintangan dan cabaran. Kena marah bukan halangan, selagi masih ada kawan-kawan. Sumanda, kau bikin saya jadi gila. Buka kiri, kau ke kanan. Bagus lagi kita sehaluan. Cantik menawan,